Hey guys, Assalamualaikum, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari ni aku nak lanjut cerita seram lagi dekat korang. Aku tahu korang memang craving kan nak dengar cerita-cerita seram dari aku. Cerita hari ni aku nak cerita tentang sebuah kisah seram yang berada dekat Indonesia, yang mana bangunan tu mempunyai 1000 pintu. Tempat ni memang dipercayai angker dan berpuaka. Bukan setakat tu je, ramai tim paranormal yang ada kat Indonesia pernah pergi dekat sana untuk mencari entiti tak berjasad. Jadi korang dah ready belum nak dengar cerita seram ni? So without wasting any time, let's get started. Sebelum aku cerita seram tentang bangunan tadi, aku akan ceritakan sejarah bangunan Lawang Sewu dulu. Lawang Sewu sebenarnya adalah bahasa Jawa yang membawa maksud 1000 pintu. Tapi sebenarnya kalau dikira-kira, pintu tadi tak sampai pun 1000 pintu. Jadi adalah dalam 429 pintu. Tapi disebabkan pintu tu dia ada 2 daun pintu kiri dan kanan, so jadilah lebih daripada 1000 pintu. Bangunan ni juga mempunyai tingkap yang sangat besar. Kalau orang tengok dari jauh, orang akan nampak tingkap tu macam pintu. Sebab tu orang dekat sana memanggil bangunan tadi tu sebagai Lawang Sewu. Bangunan Lawang Sewu telah dibina pada tahun 1904 dan siap 3 tahun kemudian, iaitu 1907. Asalnya bangunan tadi tu adalah milik syarikat kereta api milik Belanda. Lawang Sewu juga mempunyai 5 blok yang besar, dan kesemua blok dia ni berada dalam satu kawasan yang berdekatan lah. Setelah company Belanda tadi meninggalkan Lawang Sewu sebab diorang nak kawasan yang lagi besar, kemudian bila Jepun datang menjajah Indonesia, diorang telah ambil bangunan tadi dan diorang jadikan Lawang Sewu tu sebagai penjara. Setelah Indonesia merdeka, Lawang Sewu telah diambil oleh kerajaan Indonesia dan dijadikan sebagai pejabat pentadbiran. Tapi kemudian Lawang Sewu telah dikosongkan sekitar akhir tahun 1990-an. Lawang Sewu juga ada nama lain macam penjara berdiri ataupun penjara jongkok. Jongkok tu kalau dalam bahasa kita bongkok. Diorang panggil gitu sebab diorang nak gambarkan keadaan tahanan masa diorang kena penjara dekat sana. Pada zaman dulu, tahanan akan ditempatkan dalam sebuah ruangan di bilik bawah tanah. Bilik tu pula sangatlah kecil dan diorang terpaksa berdiri bila diorang kena kurung. Bilik tu cuma sebesar 1 meter persegi je. Dah lah bilik tu sempit, kecil. Tapi penjajah si Jepun ni sumbat diorang dalam tu 7 hingga 8 orang. That's why lah diorang ni kena berdiri dan tak boleh duduk sebab terlalu sempit. Dah macam ikan sardin dah. Lepas tu ada lagi satu bilik ataupun ruangan yang mempunyai ketinggian 0.5 meter je. Tahanan-tahanan yang dimasukkan ke sini, diorang dipaksa untuk membongkok. Jadi diorang tak boleh berdiri tegak sebab ketinggian ruang tu terlalu rendah. Bukan tu je, dalam ruangan ni juga ada air yang telah dimasukkan separas leher. Nak tak nak, tahanan yang dimasukkan dalam ruangan yang sempit yang kena diorang bongkok ni, diorang memang lagilah tak boleh duduk. Kalau diorang duduk, diorang akan lemas. Kebanyakan tahanan ni akan meninggal disebabkan kena himpit ataupun disebabkan lemas. Tapi kalau ada yang survive pun, kepala diorang ni akan kena kerat. And then mayat-mayat diorang ni akan dibuang ke sungai, yang mana sungai ni di belakang bangunan Lawang Sewu. Sampai hari ni dikatakan kalau kita ke sana, kita masih dapat bau hanyir darah yang melekat. Bukan tu je, dekat sini korang juga boleh jumpa alat pasung kepala dan juga tangan. Dan alat-alat ni sebenarnya masih lagi disimpan dekat Lawang Sewu. Masa pemerintahan zaman Jepun dulu, diorang ni banyak meragut maruah perempuan tempatan dan juga noni Belanda. Dari apa yang aku google, noni Belanda ni adalah perempuan yang belum kahwin, yang berketurunan Belanda semasa zaman penjajahan Belanda dulu. Jadi anak dara Belanda. Kita memang tahu masa zaman penjajahan Jepun, diorang ni memang sangat kejam dan tak berhati perut. Jadi mangsa kerakusan diorang ni dikatakan agak ramai. Dipercayai seramai 20 noni Belanda yang telah menjadi mangsa diorang. Diorang bukan setakat lepaskan nafsu diorang je dan kemudian diorang biarkan noni Belanda tu pergi ke apa. Tak. Lepas diorang dah settle urusan diorang, and then diorang akan penggal kepala noni Belanda tu. So dipercayai daripada kejadian ni lah, banyak kejadian-kejadian mistik yang terjadi dekat sana. Masyarakat dekat situ percaya Lawang Sewu dihuni oleh ribuan makhluk halus. Ada beberapa tempat yang sebenarnya dilarang untuk pengunjung datang. Antaranya macam lorong bawah tanah, perigi lama dan pintu depan sebelah barat dan juga timur. So kawasan ni diorang kata macam kalau boleh jangan pergi dekat sana kalau korang tak nak diganggu oleh sesuatu. Jadi aku nak share dekat korang beberapa kisah seram yang pernah terjadi di Lawang Sewu. Antaranya adalah kemunculan noni Belanda. Pernah ada seorang brother ni tengah mancing dekat sungai belakang Lawang Sewu. Masa ni lah dia ternampak ada noni Belanda yang berwajah pucat dan berdarah, tapi dia sebenarnya cantik. Noni Belanda tadi tu berambut panjang dan memakai long dress berwarna putih. Yang seram tu, noni Belanda tadi tersenyum sambil mundar-mandir. Pernah juga ada kes yang mana seorang perempuan kena rasuk dekat situ. Tiba-tiba masa dia kena rasuk tu, dia boleh menari belet tau. Dengan lemah lembutnya lenggok dia tu. Padahal perempuan ni langsung tak ada pengalaman menari. Maksudnya dia tak pernah menari. Jadi macam mana dia boleh menari belet dengan lenggok yang macam lemah lembut macam seorang penari profesional. Cerita yang kedua pula tentang pengalaman seram yang dialami oleh penjaga Lawang Sewu. Dia pernah nampak ada satu kewujudan yang berpakaian lengkap tentera Belanda. Sebelum kemunculan hantu tentera Belanda, diorang biasanya akan dapat petanda dululah. Biasanya dia akan muncul pada bahagian pintu di sebelah timur dan juga barat. So petanda dia akan ada angin yang agak kuat diiringi dengan bau wangi ataupun bau kemenyan ataupun bau hanyir darah. So tu adalah petanda-petanda awal dia sebelum benda tu datang menjelma. Selain gangguan tadi, ada juga gangguan di
di laman ruang utama Lawang Sewu. Nak masuk ke dalam Lawang Sewu, kita akan masuk satu pintu gerbang yang besar sebelum kita masuk ke ruang utama. Dipercayai dekat pintu utama ni ada penjaga tau. Beberapa orang pernah nampak ada satu tangan besar yang berwarna hitam menutupi tingkap. Benda tu sebenarnya dipercayai penjaga pintu tadi. Dia mempunyai badan yang besar, gigi yang bertaring dan kuku serta rambut yang panjang. Tapi dia ni bukan tunjuk diri dia dekat semua orang, just orang tertentu je yang boleh dapat tengok dia. Bukan tu je, dekat sini juga ada orang pernah nampak si gula-gula. Cerita dia, orang tadi tu dia tersulur dalam ruang utama tadi. Pada masa ni lah dia tersulur dan dia ternampak si gula-gula dengan muka yang sangat buruk. Ada juga yang pernah nampak kelibat berwarna putih ataupun rupa dia macam kabus gitu menembusi dinding. Dalam bangunan Lawang Sewu ni sebenarnya ada satu ruangan bawah tanah. Dekat sini agak gelap dan suasana dia sangat menakutkan. Zaman dulu lorong ni telah digunakan sebagai tempat pengairan untuk menyejukkan ruangan. So macam aircon versi nature gitulah. Tapi bila Jepun masuk je dah rampas tempat tu dari Belanda, diorang terus ubah ruangan tadi tu sebagai penjara. Lorong tu dah lah tak berapa tinggi, 0.5 meter je tinggi dia. Dekat sinilah geng-geng tahanan tadi dia kena masuk secara bongkok dan diorang ni akan dikurung sehinggalah meninggal. Lorong bawah tanah ni juga dikenali dengan panggilan lain sebagai lorong hantu. Dipercayai kalau korang masuk dalam ruangan tadi dalam keadaan membungkuk and then korang tunggu kejap dekat situ, dipercayai korang akan jumpa dia. Bagi aku yang creepy tu, benda tu akan datang dalam keadaan merangkak dan mata dia ni bercahaya berwarna hijau. Tapi dia datang bukan dalam keadaan merangkak atas lantai tau. Dia datang merangkak melalui shieling lorong tu. Sumpah aku rasa seram dah. Tiba-tiba aku teringat cerita Ju-on. Manakala dekat area perigi pula, selalu kedengaran orang berteriak. Suara teriakan tu macam suara orang kesakitan, macam orang terseksa. Kalau ikut cerita, dekat situlah tentera Jepun sembelih tentera Belanda dan dia buang mayat diorang tu dalam perigi tadi. Tu pasal lah kadang-kadang ni diorang boleh terdengar suara teriakan datang daripada perigi lama tu. Padahal kawasan perigi tu memang dikunci dan tak pernah ada sesiapa pun yang masuk ke sana. Sekarang ni Lawang Sewu telah dijadikan sebagai sebuah muzium. Jadi kalau korang terasa nak melawat Lawang Sewu, korang bolehlah pergi ke sana. Sebabnya dia memang dah dibuka untuk orang awam datang melawat. Okay guys, itu sajalah sedikit cerita seram tentang Lawang Sewu. Tapi seingat aku dulu, ada satu video yang aku pernah tengok lah melalui DVD. Yalah, zaman tu dalam tahun 2000 macam tu. Aku pun sekolah rendah lagi. Yang mana geng-geng paranormal ni pergi buat jejak entiti tak berjasad lah dekat Lawang Sewu. So ada seorang mamat yang berkopiah ni, dia nampak macam ada kakak pon-pon dekat hujung lorong. Masya Allah, Mas, tolong Mas, Mas, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Mas, tolong Mas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Akbar. Lepas tu bila aku baca balik cerita pasal Lawang Sewu ni, rupanya dikatakan orang tu meninggal 3 hari selepas dia pergi buat uji nyali dekat situ. Aku pun tak tahulah betul ke tak. Tapi video tu memang aku dah pernah tengok dulu. Aku tengok benda tu dekat CD tau. Jadi zaman tu zamannya agak rare lah. YouTube ni orang tak berapa kenal sangat zaman-zaman tu. Jadi masa zaman aku kecil-kecil tu, semua anything, cerita apa memang tengok melalui CD lah. Dan video tu sebenarnya masih ada lagi dekat YouTube. Dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe dan turn on notification. Dan kita akan jumpa lagi in next video.